Alright, Assalamualaikum. Cuba korang teka ya, kalau Pro 2 Arus tapi jadi versi lagi mewah, versi Eropah jadi apa? Jadilah ini Peugeot 5008. Okey, gurau je. Tapi kalau tengok betul-betul balik semula kan, ada jugalah ada kereta ni, Peugeot 5008 ni, dari segi resepi design dia sama sikit dengan Arus. Maksudnya ialah macam ni lah, dia sebuah SUV 7-seater, tapi tak nampak macam SUV sangat. Tak nampak dia ada sikit macam hampir-hampir nak ke MPV pun ada. Macam Arus tu memang saya sendiri cakap itu, kalau tengok dalam review, saya kata memang tak rasa macam SUV lah, rasa macam lebih pada MPV yang tinggi, macam Innova sikit. Yang ni pun dia SUV tapi tak nampak gaya SUV. Kalau orang tak tahu kereta ni berasaskan kereta apa, memang dia nampak macam macam apa ni, macam Mercedes R-Class dulu pun ada juga. Tapi kalau korang yang betul-betul tahu, betul-betul mengikuti perkembangan, tahu kereta ni daripada Peugeot 3008 SUV 5-seater, so kau akan tahulah, oh kereta ni versi yang dipanjangkan, ditarik sikit, jadi 5008 7-seater. So harga dia ini untuk ni varian CKD dan varian paling tinggi lah, Allure. Harga lebih kurang 180,000, 179 lebih lah. Ada warranty 5 tahun atau 120,000 km. Okey tu kan, dengan harga 180. Bentuk pun nampak mahal, bentuk Eropah, ada krom-krom sini. Kereta Eropah ni biasanya kan yang buat dia smart ni kan, yang buat dia nampak mewah tapi tak nampak mencuba sangat tu, sebab ni krom keliling tingkap ni. Kalau tengok macam Audi semua ada kan, Audi, Mercedes. So ni pun sama. Layar rim 18 inci kalau tak silap, betul? 225 18 inci. Rim 2 tone. Signature belakang, cakaran 3 claw. Okey, sebenarnya Peugeot 3008 tu dah launch 2-3 tahun lepas dah kat Malaysia ni, pertengahan 2017 macam tu. Yang ni launch tahun lepas. Tapi yang ni pada saya lah kan, dia tarik panjang tu sebenarnya nampak pelik sikit lah pada saya. Kalau 3008 tu cantik je, sporty habis. Kat belakang tu ada macam kompleks sikit, macam abstract sikit. Yang ni dia macam lagi panjang, lepas tu nampak macam wheelbase dia terlampau panjang. Tayar belakang ni nampak macam terlampau ke belakang. Overhang ni nampak macam pendek sangat pula. Lepas tu daripada tepi ni nampak dekat sini macam terlalu menegak, dah macam van. Sini terlalu menegak, ni condong sikit je. Tapi ada rahsia dia, yang tayar belakang ni agak panjang, agak ke belakang ni sikit, nampak macam ke belakang. Tapi sebenarnya wheelbase itu nak banding dengan 3008 tu lebih kurang 10 cm je. Tapi benda ni sebenarnya dia menjadi punca kenapa kereta ni selesa duduk dekat barisan kedua dan juga barisan ketiga, walaupun kelajuan laju, slow ataupun jalan tak rata. Sebab tayar belakang tu agak ke belakang. Kalau tayar belakang ni ke depan sikit, dia jauh daripada overhang jadi panjang, memang teruk, tak selesa. Depan dia sebenarnya sama je macam 3008. Ada lampu yang LED tu, lepas tu dengan rekaan body dia ni termasuk ke dalam lampu ni, LED, DRL atas ni. Lepas tu dia punya signal pun sequential. Headlights full LED. Grill Peugeot lawa lah kereta ni bagi saya. Saya tunjuk dekat saudara-saudara pun, bukan tunjuk lah, dia orang datang rumah, lepas tu dia orang tengok kereta ni pun semua suka. Kebanyakannya suka. Dan kebanyakannya tak tahu. Tak tahu ni pun bagus juga, sebab kereta ni walaupun dah 2-3 tahun kat Malaysia, tak ramai yang pakai. Dan kalau korang jenis minat kereta yang lain pada orang lain, minat nak jadi menonjol sikit, memang korang akan suka kereta ni. Aku nampak segar dekat jalan raya Malaysia ni. Third row seat naik. Okay, not bad Okay, nampak agak lebar kat situ. Besar Okay, tu second row seats. Ni memang luas. Ini boleh slide, tapi ini pun belum slide habis ke belakang lagi. Kalau tak guna seat belakang tu, kita slide, boleh slide ke belakang lagi. Memang luas gila lah ruang kaki ni.
Ni dah slide ke depan sikit sebab ada nak guna terus seat. Tu child seat. Tengok, nak banding dengan seat saya, jauh lagi tu. Ada lebih kurang setengah meter kat situ. Okay, baringkan. Okay, yang ni kalau kita nak guna seat belakang sekali ni, kita boleh kedepankan lagi. Ruang kaki ni ada lagi, banyak lagi. Dewasa pun boleh duduk agak okey. Nampak? Walaupun nipis sikit lah, tapi masih leather yang sangat lembut. Ada 12 volt socket kat sini. Sini. Ni satu. Belah sana tak ada lah. Okay, ni cuma ni tonneau cover ni, dia punya benda ni, kalau kita nak cabut, kalau kita nak guna third row seats, nak cabut, tak ada tempat simpan dekat boot lah. Memang kena simpan kat rumah. Tu je lah. Okay. Alright, Peugeot iCockpit. Ni lah special kereta ni. Kereta ni dengan 3008. Okay, nampak ada punya display tu bergerak-gerak. Full digital. Steering yang tak bulat. Tak bulat. Ada pedal shift. Steering memang lawa. Bagi saya memang lawa. Display ni kita boleh tukar-tukar lah. Okay, ni kita slide atas bawah ni, dia akan Driving dia display active safety system. Lane keep assist. Lepas tu dia punya dial tu jadi macam tu lah. Okay. Lepas tu kalau display lain, navigation, macam biasa lah, dia tunjuk navigation full kat sini. Personal ni saya tak set apa-apa pun. Saya tak setkan saya punya pun. Tapi yang sekarang ni dia display ni lah, RPM kat sini. Dan driving info kat sini. Okay, seterusnya ada minimum. Dia minimaskan, dia padam belaka, tinggal speedo je. Tu, tinggal speed je. Dan balik semula pada dials. So tengah ni center console, kita boleh kawal guna ni lah. So ni pun memang Swiss ni memang sangat cantik. Saya memang suka. Shortcut untuk entertainment, shortcut untuk aircon, shortcut untuk navigation, shortcut untuk setting kereta, shortcut untuk phone connectivity, apps dia, dan hazard light. Cuma itulah, saya tak apa suka sangat aircon kawal-kawal tekan-tekan macam ni. Sama macam Volvo. So bawah ni ada yang kosong-kosong lagi, tapi bawah ni pun jenis boleh tekan lagi. Air circulation. Okay, central lock. Ada berapa? 1, 2, kosong. So ni Swiss volume dan juga nak on off. Swiss ni macam tak apa solid lah buatan dia, tapi ujung ni cantik gila. Pakai getah. So ni kilat lawa. Ni pun macam material macam denim. Lawa lah sini, dia pergi sampai ke tepi. Okay, ke tengah ni. Okay, start engine. Gear macam kau terbang punya throttle, macam joystick. Boeing pun ada juga macam ni sikit. So digital lah semua. Okay, manual mode. Ni ada mode traction mode. Macam ni normal. Lepas tu snow, rocky. Dia ke rocky? Ikut jalan tak rata. Sand. Traction control off. Okay, kat sini dia tunjuk kat normal, snow mode, adapted drive, mud mode. Mud ni kan rocky, boleh masuk banjir ni. Sand mode, ESP system deactivated, normal balik. Okay, electronic parking brake, sport mode on off. Ada ruang simpanan sikit sini. Saya simpan lens kat sini. Sana pun ada ruang simpanan juga, of course. Nampak ke tak? Nampak. Macam biasa, 12 volt socket dan juga satu USB. Sini messy sikit lah, sorry. Tapi adalah sini satu yang cetek dan juga yang dalam. Biasalah anak saya ni makanan, isi buah anggur dalam ni. Tak sempat nak kemas, sorry. Okay, so ada panoramic roof. Semua control sini. Buka sun blind dan juga ada sunroof sini dan panoramic belakang lah. Okay, pemanduan Peugeot 5008 ni, kalau nak bandingkan dengan 3008 5 seater,
Yang tu saya pernah test drive dulu dalam 2-3 tahun lepas, masa dia baru launch. Kalau tengok rupa kereta ni 508 ni, dia tarik panjang sikit. Kita ingatkan dia ada beza tu masa cornering. So masa straight line tak ada beza sangat. Tapi sebenarnya masa cornering tak ada beza. U-turn pun sebenarnya senang. Walaupun besar, nampak macam gedabak besar, tapi U-turn kat traffic light pun senang. Kita ni sama dengan 308 lah. Dia sebenarnya dia tune lembut sikit. Tapi lembut bukanlah lembut yang berbual macam sampan yang kita rasa tak seronok bawa, tak ada confidence. Tak. Tapi yang ni dia lembut, yang belakang tu dia ada lateral bual sikit. Lepas tu lembut atas bawah ni ada sikit, tapi membuatkan kita rasa seronok. Macam saya sebenarnya lagi suka bawa kereta yang firm sikit, tegap sikit, konon sporty kan. Tapi bila bawa Peugeot ni, dia membuatkan saya rela untuk bawa kereta yang spring lembut sikit. Kelembutan Peugeot ni dia matching pula dengan gaya gaya gear transmission tu, dan juga gaya engine dia. Engine dia tu hantar power pun sebab dia turbo kan, 1.6 turbo, dia tak linear. Kalau macam CS8 dengan Santa Fe petrol tu linear, smooth je. Apa ni, yang ni pula dia macam ada lonjakan sikit. Tengah-tengah RPM tu dia wap, lepas tu ujung tu baru dia mendatar. Agak menarik juga lah. Bunyi dia pun ada sikit bunyi tak apa sedap mana lah. Tapi cara turbo tu memang, cara engine tu hantar power tu memang kita rasa matching pula dengan overall suspension, dengan ride quality dia ni. Membuatkan kereta ni rasa macam seronok bawa, dan rasa kereta ni macam kecil daripada sebenarnya, dengan steering kecil lawa ni kan. Padahal saya besar. Lepas tu dia ada mode normal dengan sport lah. Sport on dia apa nama ni, dia throttle response tu lagi ni sikit, lagi responsif. Steering berat sikit. Lepas tu dia punya transmission tu dia lagi senang nak downshift. Contoh kalau kita bawa biasa, lepas tu kita brake sikit, dia dia downshift. Dia downshift lagi awal. Maknanya standby untuk kita corner dan juga kita keluar selikoh lah. Normal mode tu lagi sesuai untuk kita bawa dalam bandar, nak bagi lancar mula-mula gerak semua. Tapi untuk kebanyakan pemanduan saya suka je pakai sport walaupun tak bawa laju. Sebab saya suka yang steering dia punya pedal tu responsif. Lagi satu, saya suka dia punya transmission ni agak bijak. Walaupun dia torque converter biasa, tapi kita boleh perasan yang waktu kalau kita berhenti kat traffic light, kita maintain dalam drive, engine tu tak terbeban. Okay, contoh kalau korang bawa kereta biasa macam contoh Alza ke Myvi ke kan, kalau neutral engine, RPM dia neutral kat traffic light, RPM dia tinggi sikit. Bila masuk drive, kalau tak jalan lagi, RPM drop sikit kan. So maksudnya clutch tu dia dah start slipping, engine tu dah ada load sikit, terbeban sikit. Yang ni tak, neutral ke drive ke, RPM dia maintain. So maksudnya walaupun masuk drive, clutch dia tu tak engage lagi, clutch dia disconnect. So engine tak terbeban. Jadinya bila lepas brake, kita tekan minyak, baru clutch dia bersambung dan kereta ni nak gerak. So boleh letak kereta ni dalam drive lama-lama, tak ada masalah. Engine ni tak terbeban. Untuk kelajuan tinggi, kereta ni tak ada masalah. Saya bawa tinggi lah memang kelajuan. Lebih lah 150 memang okey. Engine dia senyap, transmission dia senyap. Saya cruise 150 lebih dalam gear 6, RPM tak sampai 3. Cuma bunyi angin je lebih. Bunyi angin ni pun saya rasa sebab bentuk kereta ni macam dekat sini, dekat tingkap belakang tu bentuk dia ada pelik-pelik sikit kan. So tu je lah membuatkan kerja ni. Saya dah bawa mentua saya dah bawa family saya sendiri. Memang ada yang saya bawa 4-5 orang duduk dekat second row seat saja. Ada yang bawa sampai 7 orang. Saya semua duduk sampai ke third row seats. Yang duduk third row seats pun budak pun boleh tidur lagi. Tapi saya bawa dalam bandar lah, 40 hingga 1 km jam. So ada yang lemah-lemah pun memang budak boleh tidur. Dan ini juga saya rasa dia berkait rapat dengan kedudukan tayar belakang tu yang agak jauh ke belakang, dan dia punya rear overhang tu pendek. So memang selesa lah untuk second row dengan third row. Lagi satu, of course, sebab seat dia memang empuk lah. Belakang pun second row dengan third row pun seat dia masih lagi tebal, masih lagi lembut, selesa. Okay, kalau cakap bawa laju pun kereta ni nak ambil corner apa semua memang tak ada masalah. Suspension dia memang, tayar dia memang saya bawa seorang, saya rasa kereta ni boleh pergi jauh dan laju. Cuma yelah, kalau kita pakai kereta ni, kita bawa family kan. Kereta ni walaupun bawa family, kereta dan juga driver boleh je. Cuma of course nanti kita punya family yang marah ataupun tak suka kan. Dan
Penggunaan minyak pula. Penggunaan minyak dia pun agak ni lah, jimat lah. Saya ada bawa apa, high speed. Lepas tu ada cruising biasa kat highway 110. Lepas tu ada apa nama ni, idling lama-lama kan, dekat tu nak ambil gambar apa semua. Untuk tangki penuh dia tulis 53 liter, tapi mungkin isi 45 ke 50 liter je. Tapi saya boleh dapat 540 km. Saya rasa kalau bawa macam owner biasa, bawa baik-baik je kan, berhati-hati je, bawa cruising biasa je kan, 600 km tu senang-senang boleh dapat. Kalau average pun tengok dekat meters ni pun dia tulis dalam 9 lebih liter per 100 km. So dapat lebih kurang 10 ke 11 km per liter lah. Agak okey lah untuk kereta saiz besar macam ni. So kereta ni sesuai untuk siapa. So kalau korang memang tengah cari SUV 7-seater yang harga bawah 200,000, kalau ada tengah-tengah tengok macam apa, Mazda CX-8, Mitsubishi Outlander, tengah tengok X-Trail, tengah tengok Santa Fe, jangan lupa consider juga kereta ni, 5008 ataupun 5008 ataupun 508, ikutlah nak panggil apa. Tapi saya rasa kereta ni memang berbaloi, sebabnya dia nampak lagi mahal daripada harga dia sebenar. Kereta ni untuk variant Aleo ni 180k, tapi nampak macam 200,000, macam 240,000. Dalam kualiti dia okey. Apa nama ni, pakai material yang pelik-pelik, yang kita rasa unik, kita rasa special duduk dalam kereta ni. Kalau korang jenis macam penampilan, dressing pun sangat fashionable, korang ikut trend terkini, korang tak peduli apa orang kata, orang nampak pelik sikit, korang tak peduli, memang korang akan suka kereta ni. Nak menonjol, tak peduli apa orang kata, korang anggap fashion tu satu statement, dia relate korang punya personality. Kereta ni memang ada personality, memang fashionable, memang awal. So tu dia video untuk Peugeot 5008. Kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun komen ataupun sebarang carangan ke apa ke, just komen je lah kat bawah. Dan terima kasih menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.